Korang tahu tak apa kelebihan dan fadilatnya menunaikan umrah berulang-ulang kali, terutamanya pada bulan Ramadan? Nak tahu? Okey, tengok video ni sampai habis. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap semuanya dalam keadaan baik, sihat. Untuk kita menemui Ramadan yang akan datang. InsyaAllah ada berita baik yang saya nak sampaikan, nak bagi tahu kelebihan bila kita menunaikan umrah berulang-ulang kali, terutamanya pada bulan Ramadan. Kelebihan mengerjakan umrah pada bulan Ramadan. Umrah adalah sunat dilakukan berulang-ulang kali, terutamanya pada bulan Ramadan. Maksudnya daripada satu umrah ke satu umrah adalah penghapus dosa di antara kedua-duanya. Seperti hadis Rasulullah yang mengatakan, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Macam mana pula dengan pantang larang ketika ihram dan ketika umrah? Ingat lagi tak? Jom kita ingat semula apa pantang larangnya. Yang pertama, tidak dibenarkan memakai pakaian berjahit pada kaum lelaki. Sebab ihram tu dah memang tak berjahit. Dia hanya memakai dan disimpangkan sahaja. Jadi tak risaulah kan, tak langgarlah pantang larang tu. Jadi memang pakaian ihram seorang lelaki tidak berjahit. Jangan pula pakai seluar di bahagian dalam. Jangan pula pakai kain pelikat yang dah berjahit di bahagian dalam. Nanti susah kena dam nanti. Yang keduanya, tidak boleh memakai topi ataupun songkok ataupun apa-apa yang boleh menutupkan di bahagian kepala pada lelaki yang mengerjakan umrah itu. Bila berihram, tidak dibenarkan menutup kepala. Yang ketiganya, tidak dibenarkan menutup wajah ketika berihram. Contohnya kita pakai mask ataupun kita berfurdah, melainkan keadaan darurat dalam kesihatan baru dibenarkan. Penutupan di bahagian muka jangan terlupa dan jangan terlepas pandang pada orang yang memakai kacamata. Zaman moden sekarang sangat gemar lelaki dan wanita memakai kacamata. Memakai kacamata ketika berihram, apa niat anda? Jika untuk kesihatan, tidak ada masalah. Jika untuk melindungi daripada matahari ataupun yang bukan berkaitan dengan kesihatan, risau anda akan dikenakan dam. Yang keempat, tidak dibenarkan memakai sarung tangan. Yang kelima, tak boleh berwangi-wangian tau. Kerana bila anda berwangi-wangian ketika ihram, anda akan dikenakan dam. Jadi beringat, jangan pakai wangian ketika berihram. Pakailah wangi-wangian sebelum anda berniat ihramnya itu. Nombor 7, tidak boleh juga menyapu minyak ketika kita berihram. Kenapa kita risau? Minyak yang kita pakai tu takut ada bau wangi-wangian. Takut kesilapan di situ. Kekurangan di situ. Kita terlepas pandang, nanti kan takut dikenakan dam. Sekiranya minyak itu untuk kesihatan, maka dibenarkan. Yang ketujuhnya, tidak boleh menanggalkan rambut ataupun tidak boleh mencabut rambut ataupun gugur dengan sengajanya. Contoh dengan sengajanya, ketika kita berihram, dalam ihram kita menggaru kepala kita dan gugurlah anak-anak rambut, maka akan dikenakan dam.
Jadi bertertiblah dan berhati-hati ketika dalam ihram. Yang ke-8 pula, tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan memotong kuku ketika dalam ihram. Jadi, sebelum berihram, bersihkan kita punya bahagian kuku kita supaya umrah kita sempurna dan tertib, insya-Allah. Yang kesembilan, tak boleh patahkan pokok ke cabut pokok ke. So kita kena fokus dengan ibadah yang kita nak lakukan. So bertertiblah dalam berihram. Yang ke-10, kena tertib sebab yang ke-10 ni takut ada pecinta-pecinta binatang, pecinta-pecinta binatang terlepas pandang dan tak perasan ia dalam ihram. Sebab syarat dan pantang larang yang ke-10, tidak dibenarkan memburu binatang. Kalau diberi makanan kepada binatang tak mengapa. Tapi bila memburu binatang, bila kita menyakitkan ataupun binatang tu mungkin sakit ataupun mati, kita dilanggar larangan. Ada 13 larangan tu, salah satu tu memburu binatang. So janganlah kita buat larangan yang ke-10, tidak dibenarkan memburu binatang. Yang ke-11, berkahwin, mengahwinkan atau menerima nikah. So dah tahu gitu, jangan dalam keadaan ihram, janganlah kita berkahwin, mengahwinkan atau menerima nikah. So beringat dan kita tertiblah ketika kita menunaikan umrah. InsyaAllah mabrur umrahnya, insyaAllah, amin. Yang ke-12-nya, beringat-ingatlah pada pasangan suami isteri yang menunaikan umrah bersama. Jika kita melihat suami kita dalam keadaan gairah, itu sudah melanggar pantang larang umrah. Walaupun suami yang memandang isterinya dalam keadaan gairah, itu sudah juga dilarang. Tak boleh, tak boleh niat kita memperhambakan diri kita kerana Allah Ta'ala. Datang fokus untuk minta ampun dan lupakanlah sejenak untuk berseronok, bergairah bersama pasangan kita. Melihat sesuatu, melihat pasangan dalam keadaan gairah, tidak dibenarkan. Yang terakhir, 13, tidak dibenarkan persetubuhan dalam ihram. Nanti kena bayar dam banyak. So jangan buat ketika kita dalam ihram. Okey. 13, tidak dibenarkan persetubuhan. Saya Aisyah doakan setiap sahabat-sahabat yang melihat video ni, sahabat-sahabat sekalian umat Muhammad dapat mengerjakan umrah dengan tertib dan baiknya. Mabrur umrahnya, insya-Allah. Moga segala yang baiknya akan disusur untuk kita semua di bulan-bulan pilihan. Allah menjemput kita menjadi tetamu Allah. Jangan risau pada sahabat-sahabat yang dipanggil menyeru untuk menunaikan umrah. Memudahkan perjalanan kita ketika kita menunaikan umrah. InsyaAllah kita bersangka baik dan dahulukan dengan solat taubat. InsyaAllah Allah pelicinkan perjalanan kita dan pengurusan kita ketika kita menunaikan umrah. InsyaAllah. Saya ingin mengundur diri dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi mendengar perkongsian ini. Dan selamat menyambut bulan Ramadan yang bakal tiba. Saya doakan umrah kalian dengan video ini mendapat sedikit pencerahan dan moga lancar perjalanannya dan mabrur umrahnya, insya-Allah. Assalamualaikum. Moga membantu. Jumpa lagi.